Baik, seperti biasa kita ke negeri di bawah Bayu bersama Konstantin Pahlawan di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Terima kasih Nurul Hidayah. Salam sejahtera. Pengetua yang mempunyai kepimpinan berkualiti dan berkesan mampu memberi inspirasi kepada warga sekolah agar dapat menghadapi dan menangani cabaran dalam pendidikan di negeri ini. Dua cabaran kritikal yang dihadapi pendidikan di Sabah iaitu keadaan fizikal sekolah yang tidak kondusif dan masalah kekurangan kemudahan pembelajaran. Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Yusof Yaakob juga berkata kualiti kepimpinan pengetua dapat dilihat melalui kemenjadian murid dalam bidang akademik, peperiksaan, sukan, kokurikulum dan sasya. Justru beliau berharap kekurangan kemudahan sekolah tidak akan menghalang kemenjadian murid. Katanya dalam usaha menjamin kemenjadian murid di sekolah, kementeriannya akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Sabah untuk menelpasti sekolah-sekolah daif dan memerlukan peruntukan bagi membaiki kemudahan fizikal sekolah berkenaan. Datuk Yusof berucap demikian dalam majlis jamuan malam sempena persidangan pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan kali ke-43 di Kota Kinabalu. Mengenai persidangan ini, beliau yakin ia dapat meningkatkan lagi kualiti kepimpinan pengetua-pengetua di Sabah dalam melaksana pendidikan berkualiti di sekolah, seterusnya melahirkan insan terdidik yang menyejahterakan masyarakat dan negara. Dalam majlis ini seramai 15 pengetua yang telah berkhidmat selama 15 tahun menerima sijil penghargaan. Pembangunan tanah sawah terbiar di kawasan Bongawan mampu menyumbang kepada peningkatan tahap saradiri tanaman padi di Sabah. Ketika ini, tahap saradiri tanaman padi di Sabah adalah 24.6%, iaitu masih kekurangan bekalan beras untuk kegunaan negeri. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah Dr. Daud Yusof berkata kawasan Bongawan mempunyai keluasan 129.5 hektar sawah padi yang berpotensi untuk menyumbang kepada pengeluaran beras negeri. Sehubungan itu, beliau memuji Pertubuhan Peladang Negeri Sabah yang telah memulakan pemulihan sawah seluas 40.5 hektar. Sementara itu, 89 hektar sawah padi akan dipulihkan syarikat Sunata bermula tahun ini. Beliau percaya pengalaman dan kemudahan yang disediakan syarikat Sunata dapat membangunkan tanah sawah di kawasan Bongawan sekaligus mengeluarkan hasil padi yang tinggi serta membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Kita bangun kawasan-kawasan ini yang masih terbiar dan kita telah pun meminta supaya syarikat-syarikat dan juga pihak-pihak tertentu yang berminat untuk sama-sama membangun ekonomi negeri Sabah ini, terutama sekali untuk membangun padi kawasan padi. Dr. Daud berkata demikian kepada media sempena perasmian Majlis Penyerahan Penyewaan Tanah Sawah Terbiar kawasan Bongawan oleh syarikat Sunata Agritech Sdn Bhd di Bongawan. Sementara itu, pemilik tanah sawah terbiar yang ditemui berterima kasih kepada kerajaan kerana membantu penduduk kampung. Diucapkan berbanyak terima kasih atas bantuan daripada usaha YB kita untuk memajukan Bongawan kan. Kalau soal lama tanah terbiar ini dah dibandukan Jadi bila ada penyewa di luar negeri akan memakmurkan Bongawan ini, artinya menjana masa depan makmur untuk tanaman padi ni syukurlah. Memajak yang sawah yang terbiar sekarang jadi macam kami senang hatilah sebab yang lama tu hidup kembali kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak. Dalam majlis ini sebanyak RM36,214 diagihkan kepada 83 pemilik tanah sawah terbiar mengikut keluasan tanah sawah mereka dengan kadar sewaan RM200 untuk 1 ekar semusim. Kerajaan negeri melalui Lembaga Industri Getah Sabah LIGS telah mengemukakan permohonan kepada Kerajaan Persekutuan bagi mendapatkan bantuan musim tengkujuh BMT sebanyak RM42 juta untuk diagihkan kepada 70,000 pekebun kecil getah LIGS di negeri ini. Pengurus Besar LIGS Datuk Haris Matthew berharap permohonan itu akan diluluskan dalam tempoh terdekat ini. Menurutnya, mengikut perancangan, setiap pekebun kecil yang berdaftar dengan LIGS akan menerima RM600 secara sekali bayar. Ini kerana pada masa ini hanya pekebun kecil getah Risdah di Sabah yang menikmati BMT. Sementara pekebun kecil getah yang berdaftar dengan LIGS tidak menerima bantuan itu.
Kerajaan negeri sudah minta bantuan daripada kerajaan pusat dan sekarang ini masih dalam perbincangan lah. So belum lagi lah. Harap tidak lama lagi lah dapatlah. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai kunjungan ini, Datuk Haris 71 tahun berkata ia bertujuan memaklumkan persaraan beliau sebagai pengurus besar LIGS berkuat kuasa esok. Belgium akan membawa delegasi pelabur dari negara itu dalam usaha membantu pelaburan asing ke negara ini, khususnya di Sabah dalam tempoh terdekat ini. Demikian dinyatakan Duta Besar Belgium ke Malaysia, Pascal H. Gregoire. Menurut Pascal, 70 delegasi pelabur negara itu terdiri peneraju dalam bidang penternakan, farmaceutical serta beberapa bidang lain bersama Pesuruhjaya Perdagangan Belgium akan datang ke Malaysia pada Ogos depan yang mewakili beberapa syarikat besar di beberapa wilayah negara Kesatuan Eropah. Menurutnya, Belgium sebelum ini pernah berhasrat menjadikan Malaysia sebagai penanda aras dari segi aktiviti perdagangan dan ekonomi ke arah perkongsian pengetahuan yang menyumbang kepada hubungan perdagangan yang lebih baik selain mengenal pasti prospek ekonomi dan cara mengatasi cabaran semasa. Are fully responsible for trade and investment, so I will come back definitely surely in August with this trade commissioner to see how we can attract Belgium investment. I suspect that we can surely interest Belgium companies in sectors like green energy, recycling, forest management, exchange of students, exchange of teachers for the new universities. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahyudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Pascal turut menyatakan sokongan terhadap kepentingan penggubalan dasar Perjanjian Malaysia 1963 kerana melibatkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak. Seramai 400 pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah dari keluarga susah dalam kawasan Parlimen Papar menerima sumbangan beg sekolah dan alat tulis. Sumbangan disampaikan sempena program jelajah sentuhan kasih perwisa ke daerah Papar di Dewan Saleh Sulong, Papar. Sumbangan daripada Persatuan Isteri-Isteri Wakil Rakyat Dewan Undangan Negeri Sabah Perwisa dan Yayasan Afat ini disampaikan Isteri Ketua Menteri Sabah merangkap Yang di-Pertua Perwisa Datin Seri Panglima Haji Syuriani Datuk Haji Shoaib. Turut disampaikan sumbangan kepada 30 pelajar cemerlang UPSR, PT3 dan SPM serta sumbangan barangan keperluan harian kepada 10 orang asnaf sekitar daerah Papar. Dalam ucapan perasmiannya, Datin Haji Syuriani berkata program julung kali diadakan di daerah Papar berkenaan bertujuan membantu golongan susah dalam menjalani kehidupan harian. Beliau yakin program ini menjadi pemangkin kepada pelajar untuk terus melakar kejayaan sekaligus mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara pemimpin dengan rakyat di peringkat akar umbi. Turut hadir Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri yang juga Wakil Rakyat Pantai Manis Datuk Aidi Haji Mokhtar. Dalam majlis ini, Datuk Aidi turut menyerahkan replika sumbangan RM20,000 kepada Perwisa Negeri. Sumbangan daripada Dun Pantai Manis itu bagi membantu pelaksanaan pelbagai program perwisa pada masa akan datang. Dari Sabah untuk petang ini, kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan.